Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Cikgu Hanisah. Saya akan mengajar subjek RBT di kelas ini. Okey, untuk pengetahuan semua, rakaman ini saya buat untuk dua kelas iaitu 4 UUM dan 4 UPSI. Okey. Saya minta maaf kerana saya tidak dapat menunjukkan buku teks yang akan digunakan pada tahun ini kerana saya mengalami gangguan teknikal di mana buku teks yang saya download tidak boleh dibuka. Jadi untuk tidak menghampakan sesi PDPR pada hari ini, saya cuba mencari satu video di YouTube yang sangat bersesuaian dengan topik RBT tahun 4 pada hari ini. Okey, sebelum saya nak menunjukkan video tersebut, okey, saya ingin menerangkan dahulu tentang subjek RBT. Okey, subjek RBT ialah subjek yang berkaitan dengan kemahiran melibatkan kemahiran pengetahuan serta kemampuan murid dalam melaksanakan satu-satu aktiviti. Okey, antaranya dalam subjek ini murid akan belajar menjahit, memasak, bertukar, banyak benda yang murid-murid akan belajar. Okey. Yang tidak diajar dalam subjek-subjek lain. Maksudnya di sini RBT banyak menekankan aktiviti amali, tapi sebagaimana yang kita tahu, di zaman ini, di zaman di mana berlakunya COVID-19 ni, agak sukar kita membuat aktiviti amali kerana kita akan banyak-banyak isu tentang SOP dan sebagainya. Tapi sebagai seorang guru, saya akan sedaya upaya berusaha untuk membolehkan semua murid-murid membuat aktiviti amali kerana subjek RBT sangat sinonim dengan aktiviti amali. Kalau kita tidak membuat aktiviti amali, subjek RBT akan menjadi sangat hambar. Okey. Untuk subjek RBT, semua murid belum mempunyai sebuah buku yang panjang macam ni. Okey, pastikan buku panjang itu mempunyai halaman bercetak dua-dua belah. Okey. Kalau sebelah saja bergaris, sebelah lagi tak bergaris, itu ialah buku sains. Okey. Tulis nama dan tulis RBT. Okey, untuk tahun ini saya dapat tahu bahawa guru besar telah memesan buku kerja RBT. Jadi maksudnya pada tahun ini kita akan juga menggunakan buku kerja tersebut. Jadi beban ibu bapa sekiranya berlaku lagi PDPR, okey, saya akan banyak menggunakan buku kerja tersebut. Jadi parents tidak perlu lagi memfotostat, kita akan fokus saja menggunakan buku tersebut. Jadi memudahkan ibu bapa, memudahkan murid-murid dan memudahkan guru juga. Okey, sekarang ni pada hari ini topik kita ialah tentang keselamatan di bengkel. Kenapa topik ini sangat penting? Ini kerana sebelum masuk ke dalam bengkel, murid-murid perlulah mengetahui apa yang peraturan yang perlu diikuti. Kenapa perlu ikut? Untuk mengelakkan kemalangan. Okey, bengkel kita terletak di bangunan blok hujung sekali, blok D. Okey. Yang sebaris dengan dewan sekolah di bahagian bawah. Okey, untuk pengetahuan semua, peraturan yang paling penting sekali di bengkel, kita tidak membenarkan murid-murid masuk ke dalam bengkel tanpa guru. Okay, biasanya murid akan beratur di luar bengkel sehinggalah guru sampai. Kenapa ini kita buat? Ini ialah bertujuan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Okay, kita memang sangat-sangat menjaga kerana dalam bengkel terdapat pelbagai jenis bahan yang boleh mendatangkan masalah kecederaan kepada murid sekiranya murid ikut suka, tak ikut rules yang disediakan. Okey, hari ini kita akan tengok dalam pautan ni. Saya harap, maafkan saya lah sebab saya terpaksa juga bagi link YouTube ni sebab saya buku teks tu bila tak dapat download jangan jadi satu masalah lah kepada saya. Saya akan cuba dapatkan buku teks pada minggu depan supaya murid-murid
dapat belajar dengan lebih dengan saya dapat beri lebih penerangan berbanding dengan menonton video sahaja. Okey, sekiranya ada juga ibu bapa yang rasa dia nak lebih suka guru-guru membuat Google Meet, parents boleh inform kepada saya dan saya akan cuba saya upaya untuk membuat Google Meet sekiranya ramai murid boleh mengikuti PDP melalui medium tersebut. Kalau setakat seorang dua, saya susah sikit lah sebab agak membazir tenaga di situ. Okey, sekarang ni kita akan tengok topik keselamatan di bengkel. Apa dia keselamatan bahan, keselamatan diri, okey, cara-cara menangani menangani masalah sekiranya berlaku kecederaan dan sebagainya. Okey, sekarang kita saksikan link yang saya akan bagi. Okey, sampai kita akan belajar sampai situ saja. Okey, tadi saya harap murid-murid telah dapat membaca sekali imbas tentang keselamatan di bengkel. Okey, keselamatan diri, keselamatan bahan, keselamatan alatan. Okey. Satu yang penting di sini apabila kita masuk ke dalam bengkel, okey, yang paling penting kita mestilah mengikut arahan daripada guru. Jangan sesekali masuk ke dalam bengkel tanpa guru di dalam dan membuat aktiviti sesuka hati. Benda ni semua dia akan menyebabkan masalah kepada diri sendiri. Okey.
Pada hari ini latihan saya akan cuba cari latihan yang bersesuaian. Saya akan letakkan di dalam link ataupun kalau lembaran kerja saya akan attach dalam grup WhatsApp grup kelas masing-masing. Okey, dengan saya tak ada masalah kalau latihan. Kalau rasa dah siap nak bagi kat saya, nak screenshot, nak send, boleh WhatsApp saya 0124968953. Kalau rasa tak ada sempat nak buat, buatlah bila-bila masa anda nak buat. Janji buat. Okey, sebab benda ni saya tak akan ajar lagi sebab kita mengejar masa. Jadi saya harap semua murid telah dapat menguasai lah topik keselamatan di dalam bengkel. Sekiranya rasa video tadi terlalu cepat, okey, awak ulanglah semula video ini beberapa kali. Okey, saya juga akan cuba sedaya upaya mencari nota supaya murid akan dapat membaca sekali imbas dan juga dapat memahami topik ini dengan lebih mendalam. Tapi sebenarnya topik ini senang saja. Dia tentang kenapa kita perlu menjaga keselamatan diri, itu saja. Jadi setakat sini sajalah PDPR untuk subjek RBT bagi tahun 4. Saya berharap pada minggu hadapan kita semua akan lebih bersedia. Semua orang akan dapat buku teks. Saya ada buku teks, murid-murid juga ada buku teks, ada buku kerja, supaya sesi pembelajaran akan berjalan dengan lebih lancar. Saya juga berharap kita juga akan berjumpa secara bersemuka agar lebih memudahkan proses pembelajaran. Apa-apa pun jika ada masalah, boleh call saya ataupun PM saya bila-bila masa saja. Okay, sekian saja daripada saya. Sampai jumpa lagi. Minta maaf jika ada kesilapan terkasar bahasa. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.